الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca kitab Al-Hikam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata pengarang rahimahullahu ta'ala pada bab yakni selepas berkenaan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berkaitan dengan segala peraturan Allah Ta'ala mengatur segala urusan hamba dia. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, selepas bab itu pada menyatakan kepada kita berkenaan dengan pengertian doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakun ta'akhur amadil ata'i ma'a ilhahi fid du'a mujiban ya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Apa maksud dia tuan-tuan? Faham? Tak faham? La yakun ta'akhur amadil 'ata', janganlah yakun ta'akhur, yakun dengan lambatnya, amadil 'ata', tempoh pemberian Allah Ta'ala kepada kamu. Kata ulama, janganlah dengan disebabkan lambatnya Allah bagi kepada kita pemberian, ya. Allah Ta'ala maha memberi. Ar-Rahman tu maksud dia apa? Maha memberi. Qabdur Rahman. Allah Ta'ala ni dia memberi, maha memberi. Dia memberi rezeki, dia memberi kasih rahim sayang dia, dia memberi ampun, dia memberi nikmat, dia memberi keampunan atas dosa yang dilakukan, ampun. Dia juga memberi balasan yang buruk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kata ulama, kullu sifatin min sifatillah, semua sifat-sifat daripada sifat Allah ini bermula daripada sifatnya yang pertama. Apa dia? Ar-Rahman. Allah Ta'ala ni dia maha memberi. Sebab tu walillahil asmaul husna, bagi Allah itu nama-nama yang banyak. Asma jamak, al-husna nama yang banyak, nama yang baik, nama yang mulia. La ilaha illa huwar rahman, tidak ada Tuhan ilah yang layak disembah melainkan Allah. Huwar rahmanur rahim, dialah yang maha pemurah. Satu kata ulama, Ar-Rahman itu duduk di awal. Pasal apa? Kerana semuanya Allah yang bagi. Kalau Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, makna semua di bawah Ar-Rahman. Wah, Ar-Rahman tu pun Allah juga. Kan? Ar-Rahman
'allamahul bayan, cerita tentang sifat yang maha pemurah secara ringkasnya di dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang maha memberi. 'Allamal Qur'an, dialah yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu diberikan ilmu daripada Allah. 'Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Siapa yang ajar Al-Quran ni? Nabi Musa, Allah Ta'ala direct. Dia panggil kallamallahu Musa taklima. Wallahu alam. Kallama, kalam yang bagaimana, tetapi difahamkan dengan wahyu. Wahyu. Ada orang tanya, macam mana Nabi Musa bercakap dengan Allah? Wallahu alam. Setakat itu yang kita boleh uraikan. Kerana benda itu perkara-perkara yang sam'iyat, benda yang baik, kita tak tahu macam mana. Ada ulama kata Nabi Musa ni dia bercakap dengan dia mendengar bunyi angin. Dia dengar macam bunyi angin tu, dia faham bahasa. Tapi bukan itu kalam Allah, bukan itu suara Allah, tak boleh. Dia tidak menyamai, tak boleh kita nak takwil. Lagi dia kok mana pun akal kita ni dia akan mentafsirkan seolah-olah macam dengan suara manusia. Jadi itu bukan suara manusia, itu bukan suara Allah. Kalau bunyi angin tu angin makhluk, sedangkan Allah tidak menyamai makhluk. Kalau yang kita nampak ni semua makhluk. Yakni Allah Ta'ala. Dia mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia. Khalaqal insan, jenis-jenis manusia. Al-insan ni makna dia manusia-manusia, macam-macam jenis. Yang macam ada, beriman ada, tak beriman pun ada. Semua ni Allah yang ciptakan. Itu yang tasawuf. 'Allamahul bayan, dialah yang mengajarkan, kata ulama, kita berbicara bayan. Dia yang mengajarkan kita ni agar dapat bercakap, berbicara. Allah berbicara ni bukan manusia aja, Kalau kita ada anak, tapi kita ni hantar sekolah, tapi belum tentu anak tu dapat bercakap, kan? Yang mengajar bercakap tu bukan cikgu, Allah yang hakikat yang bagi. Ada orang hantar anak dia pun tak boleh cakap juga. Anak dia panggil anak apa? Lambat. Bukan dia manusia, Allah Ta'ala yang bagi, kan? Orang dulu-dulu tak pergi sekolah pun, tapi pandai dia cakap. Betul tak? Tak ada pun SPM, hidup boleh. Kan? Itu wasilah sahaja. Bahkan tuan-tuan itu bukan syarat. Allah muliakan kita. Kan? Allah Ta'ala kata, inna akramakum indallahi atqakum.
dia mulia itu orang yang bertakwa, bukan orang yang ada PhD. Sekarang ni tak ada PhD pun ada belaka perasaan hasad dengki. Kan semua orang ada PhD. Hasad dengki belaka, penyakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dia kena buang penyakit tu. Kalau tak buang, dia akan merebak. Fazadah, dia akan membiak. Dia macam kanser, tuan-tuan. Penyakit hati ni, dengki, sombong, tamak, cinta dunia, takut kematian, cinta kepada harta berlebihan, cinta kepada hiburan. Tu dia. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Dan asy-syamsu matahari, wal qamaru bulan, ya. Menurut perhitungan, menurut beredar itu menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dia bergerak siang malam. Bukan kata ada orang set dia. Okey, sat lagi pukul 7, sat lagi hujan. Tekan switch, tak ada. Semua Allah Taala yang tentukan. Mereka ni menurut perintah Allah. Kun fayakun. Hebatnya Allah Taala tu, dia menciptakan sebelum dia ciptakan makhluk lagi, dia telah menyusun semua takdir yang berlaku. Apa kita nak risau? Rezeki kita Allah Ta'ala yang susun. Sebabkan sebelum kita hidup, hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Tak disebut pun. Tapi Allah Ta'ala, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam tu hinun 40 tahun sebelum tu, masa tu Allah telah pun tetapkan. Suara malaikat pun tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu yang nama dia Nabi Adam. Masakan malaikat mengetahui, sedangkan malaikat pun bertanya kepada Allah. Ni apa jenis manusia ni? Ni apa jenis makhluk ni? Ni khalifah yang macam mana ni? Adakah engkau nak jadikan makhluk yang ditanya? Malaikat. Yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Dia tanya kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini aku saja yang tahu. Inni a'lamu ma lam ta'lamun. Malaikat pun tak tahu kejadian Nabi Adam. Sebab tu malaikat tanya, ini jenis yang mana? Jenis yang macam dulu-dulu ke? Yang jenis suka buat khosak, yang menumpahkan darah. Malaikat just asking Allah, tanya, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Wa 'allama Adam al-asma, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Allah campakkan, kata ulama, ilmu ke dalam hati Nabi Adam. Bila dia bangkit, semua telah pun tersedia dalam diri hati dia. Tanya apa, semua boleh jawab Nabi Adam. Alimnya. Siapa bagi? Allah Ta'ala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bahkan ulama kata semua nama-nama, semua bahasa Nabi Adam tahu. Itu dia hebatnya. Siapa yang hebat? Bukan Nabi Adam, Allah Ta'ala. Tu dia ciptakan makhluk ni bukan untuk melihat makhluk, tetapi untuk melihat Allah. Lalu manusia melihat makhluk, tak sampailah maqasid tujuannya. Kita diciptakan untuk melihat kebesaran Allah. Lalu yang makhluk juga yang kamu nampak, kesan makhluk. Kamu nampak apa? Nampak kuasa makhluk. Kamu nampak apa? Kamu nampak asbab daripada makhluk. Jadi tak sampai kepada Allah. Tujuan tu tak sampai. Tak mengenal Allah. Bila tak mengenal Allah, apa jadi? Jadi jahil lah. Jadilah kehidupan tu kehidupan yang sia-sia. Wa khasira hunalikal mubtilun. Dan jadilah orang yang rugi. Khasira hunalika, mereka-mereka itu orang yang
mubtilun, yang batal amal mereka. Dan batal ni makna sia-sia. Sembahyang batal. Tak sembahyang lagi ya, sia-sia. Sembahyang pun sia-sia lah. Wailul lil musallin. Kalau sembahyang tu tidak diterima Allah, sia-sia lah. Sia-sia. Bila jadi macam tu, dia mula. Kalau macam tu Ustaz, tak payah sembahyang lah pula dah. Pandai pula hang. Sembahyang lah. Kalau sembahyang tu pun sia-sia, kalau tak khusyuk, kalau tak sah, janganlah sampai tak sembahyang, lagilah teruk. Dia macam tu manusia ni. Dia faham, kalau sembahyang sia-sia, tak payah sembahyang lah. Bukan, tak payah. Maknanya kena belajar ilmu tu. Kan? Tu kita berilmu. Wa 'allamal Quran. Ilmu tu. Ilmu yang membezakan. Di sisi Allah Ta'ala kita ni, membezakan pada amal dan ilmu. Tukar sikit dia. Alima, amila. Tu dia. Dua-dua tu penting. Ilmu dan amal. Ada ilmu banyak tapi tak beramal. Rugi tak? Rugi. Ngaji tapi tak beradab. Rugi. Tak ada lah natijah dia. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu yang tidak ada amal diimpamakan pokok yang tidak berbuah. Ada pokok tapi tak ada buah. Boleh makan tak? Tak boleh, tak ada manfaat. Tak ada natijah, tak ada faedah. Tapi kurang-kurang ada pokok boleh juga kita duduk berteduh. Kan? Pokok tak semestinya kena ada buah. Tapi kalau pokok itu boleh berteduh, boleh kita makan buah dia, lagilah bagus. Itu dia orang beriman tu. Kan? Wan najmu wasyajaru yasjudan. Baik. Maka janganlah kerana kelambatan masa pemberian Allah kepada kamu, padahal kamu telah bersungguh-sungguh berdoa. Kita bersungguh-sungguh berdoa, tapi Allah ni kita duk rasa lambat lah dia bagi. Maka dengan itu kita pun jadi putus asa. Jadi kita ni jadi apa? Jadi kita jadi bosan. Buat benda yang sama. Ulang-ulang. Ada. Itu adalah apa? Persepsi buruk dia panggil. Itu adalah persepsi buruk ataupun buruk sangka terhadap Allah. Kan? Dia jadi apa? Tegur tak jadi, buat tak jadi, dia nampak benda tu tak ada faedah. Walhal kamu dalam bab perkara-perkara dunia, kamu buat benda yang sama juga berulang. Tapi kamu tak kata pun boring. Kan? Kalau kita ni duk asyik duk tengok TV, tengok handphone, benda sama dia tengok, tapi tak kata pula boring. Tapi bila ibadat dia kata boring pasal sama. Ni dia panggil buruk sangka. Itu syaitan lah tu. Yang sedang berbisik, yang sedang memperdayakan kamu. Kan? Syaitan kata kamu tak payahlah. Tak payahlah. Pasal kamu doa pun Allah bukan dengar pun. Syaitan kata. Benar tak? Iblis tu. Dia kata kamu ngaji bukan dapat apa. Cuba tengok dalam Maybank tu ada berapa ringgit. Sama je. Bodoh gitu. Ni. Kan? Budak-budak ni. Dengar ustaz mengajar. Main handphone apa? Kau datang masjid nak main handphone ke nak dengar kuliah? Ada seorang budak tadi. Tak mayang pun maghrib dia tengok. Kau duduk belakang. Duduk melepek. Buat benda. Ustaz tegur lah ni, sayang kat korang. Esok jangan kata ni ustaz tu tak tegur pula dalam kubur. Kata pang, malaikat sepak kau. Ustaz tak tegur, ustaz pula kena sepak.
Aku tegur dah ni. Esok aku kena jawab, aku kata aku dah tegur dah ya Allah. Demo ni tak dengar. Sudah. Tu dia. Ngaji tasawuf, ngaji beradab, ngaji berakhlak. Saya pun kan kata adab tinggi, tapi kawan-kawan kita ingat, kita tegur. Sihat. Pasal kita ni nak mati. Muda tak mati ya, muda. Kaya mati ya, kaya. Mati itu Lamborghini semalam. Terbakar. Betul. Kawan saya duduk belakang tu, dashcam dia, clear. Berlepas potong. Jalan lurus, bukan jalan bengkang-bengkok. Jalan lurus. Mati-mati ya. Makna kalau lurus ke bengkok ke, muda ke tua, mati-mati ya. Kita hari ni duduk bagi jenazah orang, esok kita jadi jenazah. Tu lah. Hari ni kita duduk cakap pasal mati, esok kita mati. Jadi, bila kita mati, apa yang kita nak bawa depan Allah? Apa kita nak jawab? Itu bila kita fikir benda tu, orang yang cerdik dia yang fikir. Orang yang cerdik saja yang fikir benda tu. Pasal benda tu, benda yang pasti ke tak pasti? Pasti. Pasti tak mati? Pasti. Pasti tak kahwin? Belum pasti. Pasti tak kaya? Belum pasti. Tapi mati tu pas? Siapa kata pasti mati? Allah kata. Kau baca Quran ke tidak? Kau pakai baca Facebook je. Tu Allah kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu tu apa? Kullu apa kullu? Kul apa kul? Bukan makul. Makul tu kawanku tu aiskrim bodoh. Kul tu makna dia semua yang hidup pasti mati. Tu dia. Kasar sikit lah Nabi Ustaz. Memang kasar. Kalau orang yang jenis lembut, kita lembut. Orang yang jenis kasar, kita kena kasar. Kasar kepada orang yang kasar, kata ulama, sedekah. Itu dia. Itu kaedah dia. Al-kibr al-kibr sadaqah. Sombong kepada orang yang sombong, sedekah. Pemurah kepada orang yang pemurah adalah sedekah. Kaedah. Subhanallah. Baik. Mujiban. Maka menjawab lambat ni. Kita buat benda-benda ni tuan-tuan. Lambat sikit Allah bagi. Jangan risau. Tapi pasti Allah bagi. Tapi tuan-tuan, kata Umar Al-Khattab, apa yang kamu minta, Allah bagi terus. Terus Allah bagi. Dalil ni apa? Semua kena ada dalil sekarang ni. Nanti kena tarik tauliah pula Ustaz. Kan duduk cakap tak ada dalil ni. Ni dalil dia ni. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu dalil dia. Ujibu, aku jawab. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, berkata Allah, ud'uni, minta kepada aku, astajib, aku akan jawab kepada kamu terus. Allah jawab terus. Allah tak tunggu. Allah Maha mendengar. Kita mungkinlah ada pekak, ada yang dengar tapi buat pekak pun ada. Betul tak? Allah dengar. Belum. Pasal itu Allah Ta'ala, innahu huwas sami'ul basir wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Biza, dia tahu apa dalam isi hati kamu. Satu hari tuan-tuan, kita pernah terdetik, kita tak sebut pun kat orang, Allah hantarkan benda kepada kita. Banyak kali, bukan satu kali. Kita pernah rasa nak makan durian. Hari tu saya terdetik nak makan durian. Lepas kuliah ada durian. Tapi malam ni saya terdetik juga nak makan durian. Tak tahulah siapa nak bagi. Kan? Tapi rasa tak dapat durian kot malam ni. Kan? Biasa sup-sup pun jadilah. Dan betul ni. Saya pernah hari tu saya nak makan pizza. Lepas kuliah ada pizza. Serius. Tapi kita jangan mengharap kan. Cuma nak kata, kita baru detik, Allah bagi dah. Kita niat baik, Allah bagi tak bagi pahala? Bagi dah. Tu Allah Ta'ala tu. Kan adik, niat
nak berjaya. Allah bagi dah kejayaan. Tapi tak semestinya kita exam dapat 10A. Tak, itu bukan kejayaan sebenarnya. Fahuwa dhamina, dia jamin kepada kamu. Dia jamin, dia kata. Ulama kata Allah Ta'ala telah menjamin untuk kamu doa kamu. Apa yang kamu minta Allah dah bagi. Cuma bukan dalam bentuk yang kita nak, dalam bentuk yang Allah kehendaki. Kalau benda yang kita nak semua dapat, tuan-tuan, maka benda tu tak seronok lah kita. Nak apa dapat. Allah Ta'ala dia menguji ya. Apa yang kita nak dia tak bagi. Nak tengok kita ni sabar ke tidak. Bila sabar dapat apa pula? Ya Allah, dapat yang lebih besar. Wa basyiris sabirin, ya. Berita gembira bagi orang yang bersabar. Apa berita gembira tu? Apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum sambung jannatin, jannat, dapat jannat. Jannah, apa jannah? Bukan jannah ni, jannah syurga bodoh. Jannah ni buat apa? Aku dulu minat juga, tapi biasa dia bro. Kan bini aku lagi dawa. Gitulah. Kau kenal jannah ni? Tak kenal? Oh baguslah tak kenal. Betul ke tidak ni? Kan? Adik, kau kenal jannah ni? Kau jangan tipu tak? Tipu dosa. Kau kenal tak jannah ni? Cik buat tak kenal. Bukan jannah. Jannat. Apa makna jannat? Syurga. Syurga makna dia. Allah kata, kau nak masuk syurga mana? Nak masuk mana? Takkan kita masuk paling bawah. Jadi kita masuk paling atas sekali. Bersamalah Nabi. Tapi agak-agak. Kalau saya tanya, agak-agak kita ni layak ke tak duduk dengan Nabi? Syurga sekali dengan Nabi. Agak-agak layak tak? Bentar. Tanya soalan. Layak ke tak? Layak. Main nak selfie sikit, siapa kata layak? Layak apa Pak Long? Ceramah pun di ujung tu. Kau ni kalau aku bagi mercung bola pun lari lah. Nabi ni patah gigi habis, hancur tangan. Sahabat. Pasal memperjuangkan Islam. Itu pun takut ya. Kita ni tuan-tuan, iman kita ya Allah, bukan iman tuan-tuan, iman saya lemah. Kan nak bangkit malam, Allahu Rabbi, jadi nak bangkit malam payah, terkejut. Bangkit malam boleh, tapi ada euro, tengok bola. Saja-saja nak bangkit malam menangis sebab dosa, harus sekali. Sahabat ni, mereka bangkit malam, jaga makan, kita jaga-jaga makan. Ya, kau gelak dia. Betul. Kau tak ada dosa, bagus. Tak banyak dosa. Nampak dia bukan ada apa pun ni. Betul? Jadi, dia kata, benda yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala, apa yang menurut apa yang dipilih dia, yakhtaruhu laka, apa yang dia pilih bagi kamu. Tuan-tuan, kita ni bukan ada pun kekuatan untuk memilih. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita bukan ada kekuatan untuk memilih, tak ada. Setengah tu kita pilih, tapi Allah yang menentukan. Ya tak? Tuan-tuan, ada tak rasa nak memilih hidup? Kita kalau boleh nak macam ni. Kita nak pilih gitu. Tapi Allah bagi macam mana? Ini yang terbaik. Dan dia pilih tu yang terbaik, yang sesuai dengan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai dengan kemampuan kamu. Dia tak bagi berat-berat, tuan-tuan. Semayang ni, syariat agama ni bukan berat pun sebenarnya. Lepas tu Nabi SAW kata, yasiru wala tu'asiru, mudah. Pasal benda tu memang mudah.
Jangan buat bagi susah. Memang mudah semayang. Payah tak? Semua orang boleh semayang. Tak boleh berdiri. Macam mana Ustaz? Duduk. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Tak boleh qiyam. Wa qu'udan. Duduk. Tak boleh duduk. Wa ala junubihim. Berbaring. Tak boleh berbaring. Wa yatafakkarun. Guna otak, guna mata. Semayang guna mata. Boleh. Semayang. Macam mana nak guna mata? Allah Akbar. Kalau sujud, mata tu tunduk. Kalau rukuk, duduk rendah sikit. Sujud lagi rendah. Allah. Guna mata. Tangan tak boleh. Tak boleh nak angkat dah tangan. Hancur habis. Kena semayang lah. Kena semayang. Tak boleh semayang jamak, semayang. Tak boleh buat jamak. Tak boleh buat tamam. Buat jamak. Yang dibuat. Tak boleh puasa. Tak boleh puasa buat macam mana? Dibuka. Lepas tu tak boleh juga nak ganti pun. Bayarlah fidyah. Payah ke tuan? Susah ke? Saya tanya. Tak ada susah pun. Kan? Kita dia buat susah. Bab dunia boleh pula merabat sampai ke bukit. Sampai ke laut cari ikan kan? Kaki mengai, kaki mancing. Boleh pula kamu. Termuntah-muntah. Ada tak yang sampai muntah? 10 minit pun tak habis. Tu. Lebih baik daripada dunia dan seisi dengannya. Tapi sayangnya Allah. Kita yang tak sayang kat Allah. Allah tu sayang kat kita. Dia yang pilih kat kita. La fi ma takhtaru. Bukanlah kamu yang memilih bagi diri kamu. Kita tak mampu pun nak memilih. Kita kata, ya Allah, aku nak begini. Aku nak jodoh begini. Dia bagi. Tapi bukan yang kita nak. Kadang ustaz tu dia bukan dapat ustaz. Bukan dapat ustaz pula. Bukan dapat ustazah. Kan? Betul tak? Banyak kita tengok kan. Ustaz dapat apa? Dapat selebriti. Oh. Ustaz dapat apa? Dapat kerja bank. Kita lah tu. Kan? Ustazah dapat apa? Ustazah dapat apa nama bukan ustaz. Dia bagi tu ujian. Anak beriman, ayah beriman, anak belum tentu beriman. Ayah beriman, anak belum tentu. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Anak beriman, ayah pula tak beriman. Nabi Ibrahim. Asal dia tak bagi sama je. Jangan lagi Nabi Ibrahim nak dah ayah dia beriman. Nak sangat takkan tak sayang ke ayah. Tapi Allah bagi bukan yang kamu nak, tapi yang Allah pilih. Nah tu, kalau dia bagi benda yang kita nak, kita tak adalah ujian atas dunia. Senang dia kan. Buat apa pun mudah. Bila mudah, kita takut di hari akhirat kita susah. Setiap benda yang susah pula biasanya Allah bagi mudah. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan, kemudahan selepas itu. Mudah. Sakit Allah ampun dosa, mudah mati. Kita banyak tengok orang yang sakit kanser. Kita banyak tengok orang yang sakit, kena sakit macam-macam penyakit. Bila meninggal, mudah meninggal dia. Kita banyak tengok orang yang senang. Bila mati dia susah. Tu dia. Wa fil waqtil ladzi, dan kata ulama, waktu pula. Isu dia waktu ni Allah Taala dia bagi waktu yang pertama dia pilih, kemudian yang kedua pilih pula waktu itu. Allah yang pilih waktu mana dia nak bagi kat kita. Ini tuan-tuan pasti waktu yang Allah pilih. Kalau tidak cepat, lambat. Kalau tidak lambat, maka di hari akhirat. Kalau tidak di dunia, pasti di hari akhirat. Pasti. Dia tidak pernah memungkiri janji. Kita yang tak sabar. Tengok budak-budak tu lari lah. Tak sabar kena pakung aku lari lah. Bodoh. Lari lah tu. Kena sikit lari lah. Budak-budak zaman sekarang. Dia macam handphone juga. Dulu handphone, 3 sekupang. Kita tengalung tau, tengalung.
paling lembu mampus handphone elok Sekarang ni sapu jatuh sikit mampus dah handphone. Lembutnya budak-budak sekarang kena tengah sikit terus lari rumah. Tu dia. Manja sangat. Jangan manjakan anak-anak. Bukan nak kena sepak terajang dia, tidak. Tapi kena tegur. Hati dia tu kena bagi kuat. Hati dia tu kena bagi kental. Dengan apa? Dengan teguran, dengan ayat-ayat, dengan tarbiyah. Supaya bila nanti kita mati, dia senang. Sekarang ni, dia senang, kita susah. Lepas tu ada ulama' kata, didiklah anak kamu waktu ketika mana dia kecil, maka kamu menangis tak apa. Susahnya nak tarbiyah generasi muda. Jangan nanti kita menangis tak ada apa dah. Jangan menangis nanti, menangis sekarang. Pasal nanti menangis, dia dah masuk pusat serenti, dia dah rogol orang, dia dah bunuh orang. Waktu tu tak lewat apa dah. Nasi telah menjadi bubur. Tu tuan-tuan, saya pegang benda ni. Kita teruskan nasihat-nasihat. Mudah-mudahan satu hari nanti berlaku perubahan yang lebih baik. Kita nak kalau boleh lebih baik daripada kita. Generasi-generasi anak-anak yang akan menjadi pemimpin masa hadapan. Supaya dia lebih baik pada kita. Kan? Lebih baik, moga-moga dengan kebaikan itu kita pun mendapat ganjaran pahala. Baik. La fil waqtil ladzi, kata ulama, bukanlah waktu yang kamu nak turid, tapi fil waqtil ladzi yurid, masa yang dia kehendaki Allah Taala. Baik, ini tentang pengertian doa. Apabila kita berkehendak mendapatkan sesuatu sama ada dunia ataupun ukhrawi, maka kita akan berusaha. Betul? Tuan-tuan nak dunia, tuan-tuan usahalah. Cari, rajin. Tuan-tuan nak buat bisnes, beli kanopi, beli barang dapur, masak. InsyaAllah. Man jadda, kata ulama, siapa yang berusaha, Allah bagi. Kalau tuan-tuan nak akhirat, kena usaha akhirat. Kena usaha. Ni usaha akhirat lah ni. Duduk belajar. Kan? Kita pun solat yang wajib, yang sunat, jaga hukum hakam, ya. Kita buat benda akhirat ni, Allah tak bagi dunia. Allah bagi dunia, tapi Allah tak bagi dunia yang sempurna kepada kita. Percayalah. Tapi orang yang mencari dunia, akhirat belum tentu. Siapa yang mencari akhirat, dunia dia jangan risau. Tak ada lagi sejarah orang yang ngaji, kuliah, tiba-tiba muflis. Tak ada lagi tuan-tuan anak yang menghafal Quran makan pasir, tak ada. Biasa makan pasir tu pasal apa? Pasal dia nak makan. Kan? Tak ada lagi anak-anak kita yang mengaji agama, dia tak ada rezeki, tak ada. Wa ma min dabatin wa ma min dabbah. Tidak ada binatang-binatang yang melata melainkan Allah yang berikan rezeki kepada dia. Illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Semua Allah Taala telah susun di dalam kitab. Kitab tu apa? Kitab itu bermakna qada dan qadar yang telah pun Allah Taala nyatakan. Kitabin mubin ni makna dia di lauhil mahfuz. Semua Allah Ta'ala tentu lah. Kan? Kau mati bila? Kau rezeki macam mana? Kita tuan-tuan, carilah apa pun. Kalau Allah Ta'ala tak bagi lah. Kita tuan-tuan, tak usaha pun Allah bagi. Boleh Allah bagi. Tapi sunnah dia kena berusaha. Dan bertawakal kepada Allah. Jika usaha yang kita tidak mampu memperolehnya, kita akan meminta pertolongan daripada yang mempunyai kuasa. Rasa begitu lah. Kalau kita tak ada kuasa, kita kena minta kepada yang berkuasa. Siapa? Allah. Jika mereka tidak mampu membantu kita untuk mencapai hajat kita, kalau dengan manusia,
sambil air mata bercucuran, ya, suara yang merayu-rayu, ya, menyatakan hajat kepadanya. Selagi hajat kita belum tercapai, selagi itulah kita kena bermohon dengan sepenuh hati. Tapi kalau dah tercapai, minta dapat, jangan kita berhenti pula pada nikmat tersebut. Kata Allah, innama nahnu fitnatun fala takfur. Ujian, fitnah. Nikmat ini kata Allah adalah ujian. Dunia ni ujian. Fala takfur. Jangan kamu kufur. Fala takfur kata ulama, jangan kamu berhenti. Fala tauqif. Do not stop. Tu maksud tafsir. Ulama kata, bukan saya kata. Dia kata fala takfur itu apa? Fala tauqif. Jangan berhenti. Tuan-tuan jangan berhenti. Bila kita berhenti? Bila kita berhenti? Jawapan. Saya tanya, bila kita berhenti, Pak Long, Haji? Mati, betul. Selagi kita hidup, maka kita beribadatlah kepada Allah. Kalau kita tak boleh berjalan, kita naik wheelchair. Ada, saya jumpa satu orang hamba Allah, kaki dah tak ada. Tapi semayang tak pernah miss berjemaah. Saya pun tak boleh jadi macam dia. Saya pun tak boleh jadi macam dia. Dia kuliah maghrib tak pernah miss, tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergilah Masjid Tamarakan. Ashabus Salihin, Tamarakan, Sungai Long. Kalau saya tipu, tuan-tuan pergi tengok. Ada hamba Allah tu. Dia tak ada kaki. Tapi ni wheelchair. Ada orang ada kaki banyak, tapi tak datang pun. Makna dia, siapa yang pilih dia? Allah. Saya tengok dia, saya malu, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal saya jadi macam tu, belum tentu saya boleh macam tu. Tu hebatnya dia, iman dia. Dan dia kata, Ustaz doa kat saya, Ustaz. Saya kata, apa pula saya doa? Haji kena doa kat saya. Pasal doa haji, Allah angkat. Pasal haji lebih berhajat kepada Allah daripada saya. Dan bila dia tak ada kaki, dia ingat apa? Dia ingat Allah. Bila dia sakit, dia ingat apa? Allah. Jadi, lebih dekat dia dengan Allah daripada saya. Jadi, jangan berhenti, kata ulama, apabila kita telah sampai satu nikmat yang Allah bagi, teruskan perjalanan sampai kita jawapannya tadi, sampai kita mati. Dalilnya apa? Oh, nak asyik dalil. Tak pun kita bagi dalil. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sama untuk imam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua ada dalil. Itu mengaji kuliah maghrib ni, tuan-tuan. Tak rugi kita dapat ilmu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi. Jadi yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah kita mohon ampun. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Yang mana ulama kata, doa ni teruskan. Doa tu apa? Bukan kat tangan saya. Ibadat pun doa. Sembahyang tu doa. Teruskan. Teruskan berselawat, teruskan belajar, teruskan mengaji, teruskan beribadat sampai kita mati. Dan bila mati habislah koleksi kita. Allahu a'lam, ya. Kita nak mengaji ni waktu kita hidup je, tuan-tuan. Mati tak ada dah mengaji. Ada tak kawan-kawan kita yang mati dia buat kuliah pula dalam kubur? Ke dia kumpul sama-sama, okey, turun banner. Yang buat banner tu pun arwah juga. Yang mengajar tu pun arwah juga. Tak ada. Ngati ni rehat. Waja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rehat. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.